Masuk dalam ni siapa nama anak Ustaz? Ustaz, siapa nama dia? Aufa. Sofa? Aufa. Aufa. Aufa, sini Aufa. Aufa, come. Aufa, sit Okay, here. dah. Aufa, come here. Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada petang ini dapat kita kembali untuk meneruskan bacaan tafsir kita bagi surah Al-Hujurat yang merupakan surah yang menempati susunan ke-49 dalam Al-Quran, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat 4 dan 5 pada tengah hari ini atau petang ini. Setelah 2 minggu lalu kita ataupun pada minggu lalu kita telah pun menyebutkan atau berbincang berkenaan dengan muqaddimah ataupun ayat yang awal daripada 1 hingga 3 surah Al-Hujurat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, cetakan Sahih Ibnu Katsir muka surat 460. Ya, baik. Bagi yang menggunakan naskah tafsiran lah, tafsir ya. Muka surat 460. Jilid 8. Jilid 9 tak ada lah. Ya. Ya. Dan sebelum ni kat rumah tengok apa? Ya. Tak apa. Pakai mushaf je lah. Pakai inilah, mana yang ada ni. Okey, baik. Saya bacakan dahulu insya-Allah ayat yang keempat dan 5. InsyaAllah kemudian kita terjemahkan dan kita akan melihat maksud perbincangan insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar kamu, yakni bilik ya. Kebanyakan mereka itu orang-orang yang tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sehingga kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kita maklum apa yang telah saya bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahawa surah Al-Hujurat ini merupakan satu surah yang membicarakan berkenaan dengan adab, pekerti, kesantunan, bagaimana kita berinteraksi sesama manusia ya. Dan lebih indah lagi, Allah memulakan surah ini dengan hukum asas berinteraksi dengan Allah dan Rasul, iaitu pada ayat pertama di mana Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi itu orang kata asas basic kepada kehidupan kita sebagai manusia. Dan ayat-ayat yang seterusnya berkaitan dengan bagaimana hubungan kita sesama manusia. So dalam surah ini, ayat pertama lagi sudah membawa erti kepada kita bila mana kita berada dalam sesuatu organisasi ataupun sesuatu institusi. Ini maksudnya organisasi, institusi, keluarga, masyarakat, persatuan, hatta dalam skop yang lebih besar, iaitu seperti seperti dalam pentadbiran negara contohlah, mungkin ada di kalangan kita jadi menteri kan nanti lepas ni, maka Islam ajar kepada kita supaya jangan kita mendahului mereka yang telah kita beri kepercayaan ke atasnya. Begitu. Sebab itulah organisasi ini dia perlu kepada kepercayaan orang bawahan, kan. Dia tak boleh orang yang nombor satu tu dilantik oleh orang lain, tak boleh. Nanti dia tak kena.
So maknanya kalau kita buat satu organisasi sebagai contoh, apa? Kita ada organisasi persatuan penduduk. So siapa yang nak lantik pengerusi itu mesti ahli dalam persatuan itu. Surau sebagai contoh. Kalau kita nak letakkan pengerusi itu mesti dipilih ataupun direstui, diredai oleh majoriti ahli jemaah. Dia tak boleh pihak lain pilih. Jadi caca merbah lah, jadi tak kena. Sebab apa? Itu akan mendatangkan ketaatan dalam proses pentadbiran tersebut. Bukan makna mesti turut, tak. Keputusan kadang-kadang kolektif. Mana kita boleh memberi pandangan. Hatta para sahabat juga ramai yang memberikan pandangan kepada Nabi. Dalam erti adab yang terbaik. Mereka tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah ini keputusanmu atau adakah ini wahyu atau keputusan peribadimu?" Kalau ianya merupakan keputusan peribadi, maka kami ada cadangan yang lebih baik. Ini para sahabat kepada Nabi SAW. Baik. Samalah juga mungkin majoritinya dalam majoritinya dalam tafsir ini adalah muslimat, ya. Jadi macam mana pun idea dan pandangan kita yang lebih berdas daripada suami kita, maka tak bolehlah membelakangi mereka. Kena dahulukan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya dengar dulu pendapat mereka. Dah dengar tu, barulah komen. Teruk sangat abang punya idea ni. Macam tu kan. Lepas tu barulah kita utarakan pandangan kita. Nak buat apa-apa keputusan, contoh, nak buat apa-apa keputusan, nak menderma, nak berinfak. Ni musim apa ni? Musim korban. Nak berkorban. Ada duit lebihan. Isteri tak kerja. Mana dapat duit? Suami bagilah. Suami bagilah semua. Jadi nak berkorban, kena izin suami tak? Ya ke? Tak nampak muka ni. Apa ni? Muka maur. Sebab besar sangat pasu. Okey. Ya, dia duit tu dia beri pada kita. Hukumnya tidak wajib. Tidak wajib untuk kita minta izin. Tidak wajib. Selama mana ya? Selama mana kita tidak menambah komitmen dia kepada kita. Maknanya kalau dia bagi kepada kita sejumlah sekian, katalah saya pun tak tahu suami-suami duk bagi isteri ni berapa, yang tak kerja lah, yang tidak bekerja, katalah dia bagi kita 2,000 satu bulan. 2,000 satu bulan ni kita pergi buat korban. Perlu izin tak? Tidak wajib. Selama mana kita tidak menambah komitmen dia. Maknanya ini kita pergi buat korban, nanti tengah bulan kita pergi minta. Itu mana duit saya bagi, saya buat korban. Kenapa tak beritahu saya? Ya? Maknanya cukup lah. Dan saya rasalah kalau kita insya-Allah cukup lah. Tapi dia tidak wajib. Tetapi jika kita mengkhabarkan kepada suami kita, maka di situ ada kebaikan dia. Pertama, ialah takkanlah suami kita larang, teruk sangatlah. Begitulah. Lepas tu yang keduanya, sesuatu yang kita lakukan kebaikan, maka dapat izin pula daripada suami. Macam anak lah, dia buat kebaikan. Contoh anak-anak yang kita tanggung kan, dia buat kebaikan, dia beritahu pula kepada ibu bapa. Dia buat kebaikan begini. Apa rasa kita? Macam tu lah. Okey? Boleh? Jelas ya? Ustaz nak tanya satu ni, kalau macam apa ni, mak nak bagi duit dekat anak. Mak nak bagi duit dekat anak. Untuk korban. Mak nak bagi duit dekat anak untuk korban. Anak tu mampu tak mampu? Dia tak mampu. Dia ada suami. Okey, hukum asal bagi orang yang kita kena balik hukum asal. Hukum asal mana-mana orang yang tidak berkemampuan, maka mereka tidak ada tuntutan korban atas mereka. Sebab itulah kalau kita tengok kadang-kadang saya pun duduk pelik jugalah. Terlalu banyak iklan-iklan untuk buat korban atas pelajar tahfiz, anak yatim. So sebenarnya mereka tidak dituntut melakukan korban. Mereka adalah penerima daging korban. So untuk ada ejen untuk pungut bagi mereka, untuk ikhlas, orang kata, sukarelawan untuk pungut bagi mereka, itu terbaik. Tapi kalau kita nak jual kambing, and then kita ada portion jual lembu, jual kambing untuk anak-anak yatim buat korban, sebenarnya mereka tak dituntut. Mana-mana orang susah tidak dituntut untuk melakukan korban. Dan mereka telah dikira berkorban sebenarnya.
Kerana dulu masa Nabi melakukan korban, Nabi doa kepada Allah, terimalah daripadaku, Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati. Ya Allah, terimalah daripada aku, daripada keluargaku dan daripada umatku. Itu bermaksud umat-umat Nabi yang tidak ada kemampuan sepanjang hidup mereka untuk melakukan korban. Tetapi, ada tetapi juga, tidak menjadi masalah untuk kita menghadiahkan lebihan harta kita kepada sesiapa, terutama yang dekat dengan kita, keluarga dan sebagainya, untuk mereka merasai apakah rasa mereka berkorban. Macam itulah. Bolehlah kes tadi tu tak ada masalah. Boleh begitu. Sebab dia bukan tanggungan. Kalau tanggungan tak adalah, tanggungan kita lah. Kita tengok anak kita tingkatan 5, kita bagi dia, awak buat korban. Tak payah. Dia tak perlu pun, sebab korban kita adalah merupakan korban dia. Begitu ya. Perlu bagi Baik. tahu suami dia tak? Ha? Perlu bagi tahu suami dia tak? Tak perlu, sebab tak melibatkan apa-apa. Ya. Kalau kita bagi sebagai korban. Betul. Ya. Okey, baik. Jadi itu asas dia lah daripada surah Al-Hujurat. Ni kita lihat 2 ayat yang kita baca pada hari ini. Ini juga merupakan satu kisah yang berlaku di dalam kehidupan Nabi di kota Madinah. Ibnu Katsir meletakkan tajuk, celaan untuk orang yang memanggil Rasulullah dari luar rumah. Macam mana tu? Dia jerit-jerit kat luar rumah. Dia jerit-jerit daripada luar rumah Nabi tu, dia panggil Nabi SAW. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ada bawa satu riwayat, ya, dari Al-Aqra' ibn Habis radhiyallahu anhu. Al-Aqra' ibn Habis ni dia ketua kabilah. Dia sebenarnya nama besar tapi tak berapa famous lah dalam catatan sejarah sirah umat Islam. Tapi dia sebenarnya adalah ketua kabilah. Namanya Al-Aqra' ibn Habis radhiyallahu anhu. Dia pernah memanggil Rasulullah dari luar rumah. Baginda, dia panggil, wahai Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, dia panggil begitu. Dan kemungkinannya pada masa itu dia belum Islam lah, sebab dia lewat juga sebenarnya Islam. Okey, baik. Tapi Rasulullah buat tak tahu je. Sebab Rasulullah tengok, tak tahu siapa ni panggil baginda macam betul-betul tak ada adab ni. Macam tu, ya. Kemudian Al-Aqra' berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya pujianku benar-benar baik dan celaanku benar-benar buruk. Maksudnya apa? Ini orang Arab punya style, dia tak puas hati. Sebab Rasulullah tak jawab panggilan dia. Rasulullah pun menjawab, ya. Rasulullah menjawab, yang demikian itu adalah Allah. Yang punyai sebaik-baik pujian dan seburuk-buruk celaan itu adalah Allah Ta'ala. Begitu, ya. Baik. Ini kisahlah yang pernah berlaku lah zaman Nabi SAW. Dan ada juga kelompok Badui dulu, kalau perempuan pernah dengar cerita lah, yang mana mereka semangat pada satu masa dulu nak tunggu Nabi solat tarawih. But that time tak ada term tarawih tu tak digunakan lah. That time solat malam je lah, mana solat malam Ramadan tu. Kan kita tahu bahawa Nabi duduk solat 3 malam. So after 3 malam tu Nabi solat di rumah. Alasan kekhawatiran Nabi akan khawatir umat akan menanggapinya sebagai satu kewajipan. Tiba golongan Badui yang dah mari daripada jauh-jauh nak solat dengan Nabi ni. Nabi tak keluar. Dia buat apa? Tak, dia bukan setakat menjerit. Dia ambil batu-batu kerikil pasir tu, dia baling dekat pintu Nabi. Kan? Itu Badui. Badui ni ada dia punya cara dia sendirilah. Kasar. Okay. Sahabat nampak, sahabat tegur lah. Sahabat tegur. Tapi sampai sudah Nabi tak keluar. Asasnya mereka buat begitu, adalah asas. Dah mari jauh-jauh tengok Rasulullah tak keluar. Tapi mereka tak faham realiti. Sebab itulah dalam dunia kita pada hari ini, melakukan kecaman begitu mudah. Memahami realiti tidak semudah melakukan kecaman. Itu realiti dia lah. Kita nak kecam boleh, kita tengok orang kecam video nurse pagi-pagi beli makanan sarapan masuk klinik lambat. Kita kecam sedap lah. Kan, kita tak tahu nurse mana tu, kata nurse on call malam baru balik pagi kan. Dia ada orang ambil gambar kan, nurse melepak makan dekat dekat taman. Masuklah viral. That time saya habis jogging pun lebih kurang dalam pukul 8 lebih. So dia orang kata ni macam mana ni, bila pukul berapa masuk kerja? Pukul 8 lebih melepak dekat gerai taman jogging pakai baju nurse.
Nurse ni on call baru keluar balik kerja. Dia ingat baru nak pergi kerja. Jadi kita buat kecaman tu mudah, tapi realiti. Seorang badui ni dia kecam Nabi mudah sebab Nabi tak keluar sembahyang solat tarawih tu. Tapi mereka tak tahu realiti hakikat dia, kenapa Nabi buat begitu. Dan sahabat-sahabat lain faham. Sahabat-sahabat lain faham bila dia tengok Nabi tak keluar, mereka solat sajalah. Sebab itulah kebiasaan sampai Nabi wafat, solat tarawih ditunaikan secara kelompok-kelompok tertentu, sendirian, ada yang buat jemaah-jemaah kecil, ya. Sampailah ia kembali dihimpunkan kembali secara satu jamaah oleh Umar Ibn Khattab. Itulah dia punya kisah dia. Ya. So apa yang kita buat pada hari ini tarawih ini adalah daripada pembentukan semula lah, susunan semula oleh Umar Ibn Khattab. Dan Umar pun memang ada lantik imam khas pada masa itu, Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang sangat hebat akan ilmu Quran dia. Baik. Okey. Kita sambung ayat ke-6 hingga ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Dan ketahuilah olehmu sekalian bahawa di kalangan kalian adanya Rasulullah. Kalau ia menuruti kemahuan kalian dalam beberapa urusan, maka benar-benar kalian akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kederhakaan. Maka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai kurnia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Ini ayat yang selalu disebutkan ya dalam masalah orang yang membawa berita, menerima berita, terutama di zaman kita, yang mana Allah menjadikan maklumat begitu murah zaman kita. Ya. Saya ingat kita 20 tahun dulu maklumat tidak semurah hari inilah. Kita nak mendapat maklumat ini sama ada kita kena beli surat khabar RM1.20 utusan Melayu, utusan Malaysia. Dan kita kena tunggu berita lah jam 8, mana-mana berita lah, berita dunia dan sebagainya kan, begitu. Saya membesar dengan berita dunia. Saya duduk dengan besar dengan tok saya ni. Tok saya cukup garang bab TV. TV ada tapi dia cukup garang lah, dia tak bagi. Jadi hari biasa tu nak tengok TV, macam mana sekolah. Balik tak boleh, petang sekolah agama, petang dah main. Dia bagi tengok TV malam pukul lepas isyak. Dia bagi tengok TV daripada pukul 9 malam sampai 10.30. Itu je boleh tengok TV sehari. Jadi 9 malam dulu nak tengok TV, cerita apa? Bukan 9 malam Spektra TV 2, drama TV dulu lama. Mana kita minat zaman tu? Tak minat. So apa kita boleh tengok pukul 10 malam lah, berita dunia. Itulah. Jadi saya membesar TV ni dua suara je. Sama ada Farid Ismail ataupun Harjit Singh Hala. Jadi sebab itulah kok saya minat geopolitik dunia sampai ke hari ini, sebab daripada kecil saya asyik dengar berita dunia. Itu di saat Allah menjadikan berita mahal. Di zaman dulu berita mahal. Maksud apa berita mahal? Orang di Madinah nak tahu apa jadi di Syam tu, dia ambil masa berapa lama dia nak tahu. Orang di Madinah nak tahu apa jadi kepada umat Islam di Iraq. Umar nak capai capaian orang-orang fakir di Syam tu, Umar kena hantar wakil.
Hantar wakil daripada Madinah tu, dia nak berjalan ke bumi Syam tu paling-paling kurang 1 bulan lah. Saya ingat tak sampai ada lebih 1 bulan lebih kurang. Ya, betul. Dia 4 kali ganda jarak Mekah Madinah. Mekah Madinah seminggu. Dia 4 kali ganda, dia lebih kurang 1 bulan pergi. 1 bulan balik, kalau nak cepat jumpa tengah-tengah. Macam tu. Lepas tu Umar tak perasan bahawa orang paling miskin adalah gubernur yang dia lantik sendiri. Dialah orang nombor 1 miskin. Masa itulah masa zaman Umar tu. Allah menjadikan maklumat pada masa itu mahal untuk didapati, tetapi fitnahnya kurang. Betul tak? Lambat. Bila sesuatu kita nak dapat lambat maklumat ni, fitnah dia kurang, lambat. Kalaupun fitnah tu nak sampai tempat berlaku fitnah dah sejuk. Kita bila maklumat murah, fitnah pun lebih murah, lebih mudah. Itu dah dia punya sifir dia, begitulah formula dia. Jadi betapa pentingnya kita pada hari ini untuk memerhatikan satu berita lah. Kita dapat satu berita dan sebagainya, berlaku kekecohan dalam grup WhatsApp taman ke surau ke apa ke, apa kita buat? Diam je. Tak payahlah buat apa-apa, kan? Macam tu. Diam tu insya-Allah selamat. Walaupun orang kata kita tak ada stand, biarkan. Sebab kita tak tahu dia punya realiti dan hakikat dia. Sebab tu orang kata sekarang ni hidup kita macam drama. Setiap benda yang viral akan ada plot twist. Kan, orang muda pukul orang tua, lepas tu kejap dengan orang muda betul, kejap dengan orang tua ni betul, kejap mana satu betul, mana satu tak tahu. Jadi tak payah tahu. Akhirnya kita ambil keputusan perkara yang tidak memberi kepentingan kepada kita dan agama ni, tak payahlah kita nak buang masa untuk mengambil tahu ceritanya. Baik. Ayat ni Allah turunkan disebabkan oleh satu kisah. Ya. Ada cerita dia lah. Cerita dia Al-Haris ibn Dirar. Al-Haris ibn Dirar Al-Khuzai. Ya. Ada seorang isteri Nabi, Juwairiyah binti Haris. Siapa rajin search? Siapa rajin buat kerja? Dalam grup kita ni memang ada yang rajin buat kerja ni, tapi saya tak boleh baca ni. Juwairiyah binti Haris ni, cuba cek ayah dia siapa? Haris bin apa? Juwairiyah binti Haris. Dalam ayah dia tu, nama penuh ayah dia. Juwairiyah binti Haris. Ayah dia Haris bin ayah dia. Sahih. Inilah ayah dia. Ketua Bani Mustalik. 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 Al-Haris bin Dirar. Ya. Inilah cerita, inilah kisah ni. Okey. Siapa dia? Pak mentua Nabi. Ya. Cerita Juwairiyah ni satu orang perempuan yang dikatakan paling ada rupa lah. Tapi sopan, sangat sopan. Dia, kabilah dia duk cari pasal dengan Nabi. Kan? Orang kata jangan, sebab kabilah dia tak kuat. Dia tak apa, dia cari pasal juga dengan Nabi. Nabi pun duduk hantar pasukan risikan apa semua, tengok, ya betul, memang mereka nak cari pasal dengan kita, so kita akan perangi mereka. Nabi pun dah buat congak ni, kita menang ni. Dan Islam, Nabi telah menawarkan kepada mereka, jangan berperang. So jangan berperang ni apa? Damai. Damai, kamu hanya bayar jizyah pajakan saja, kami lindungi kamu, cukuplah. So mereka tak mau. Mereka pilih nak berperang juga. Dalam catatan sirah tak sampai setengah hari mereka kalah. So mereka kalah, ketua mereka tu ditawan lah. Siapa dia ketua mereka itu? Al-Haris ibn Dirar. Ini ketua mereka. Baik. Dan setiap ketentera kaum muslimin yang berperang itu, mereka mendapat tebusan masing-masing. Masing-masing mendapat tebusan masing-masing. Anak Al-Haris ni, ketua kabilahnya, Juwairiyah ini, dapat dekat Nabi. Tapi Nabi bukan seorang je lah, Juwairiyah tu banyak lagi lah yang jadi tebusan di bawah tangan Nabi. Baik. So apa Nabi buat? Nabi kahwini dia sebagai isteri. Dia ada suami kan? Tak ada. Memang tak boleh. Hukum mutlak dalam Islam tak boleh kahwin isteri orang. Tak ada. Ada, tak boleh.
Kalau suami dia kafir sekalipun, setelah dia masuk Islam, suami dia tetap suami dia. Cuma ulama berkhilaf pandangan dalam masalah isteri yang masuk Islam berapa lama perkahwinan itu kekal dengan suami asal dia. Itu saja. Jadi Nabi nikahi dia, ya, Juwairiyah ini, ya. Dan Nabi nikahi Juwairiyah tu Aisyah ada kat semasa tu. Itulah dia. Kami terbunuh kan? Suami Juwairiyah tu Dalam perang. Maknanya ya, maknanya dalam perang itu dia nilah, dia tu sebab tu Nabi nikahi dia. Dan Aisyah adalah di situ, di sisi Nabi pun masa perkahwinan tu. Ni muslimat boleh dengar sajalah, kekuatannya tak ada. Cerita je lah kan. Gitu. Okey. Tapi dia Juwairiyah kata dia mimpi sebelum tu, beberapa hari sebelum perang tu dia mimpi satu cahaya keluar daripada Madinah masuk ke kamar dia melalui tingkap. Dia mimpi 3 malam berturut-turut dan dia tak sangkalah bahawa akhirnya Rasulullah menikahi dia. Dan dia satu orang yang sangat kuat ibadah, ada rupa yang baik, dan ini isteri Rasulullah yang terkenal dengan menghabiskan waktu duha di tempat ibadah dia. Gitulah. Dia ada banyak masa lah sebab dia Rasulullah bukan hari-hari dekat rumah Juwairiyah. Isteri Nabi ramai kan. Jadi dia orang punya tugas tu semakin sedikit. Begitu. Nak ringan. Gelak saja ni. Baik. Ini cerita Al-Haris ibn Dirar. Berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah. Ya, baginda pun mengajak aku untuk masuk Islam. Aku pun masuk Islam lah dan ikut baginda. Kemudian baginda mengajak aku untuk berzakat dan kami tidak keberatan lah untuk mengeluarkan zakat. Apa dia zakat ni? Apa erti zakat? Kalau orang tanya zakat pening sangat kan, banyak. APF pun kena zakat, 10,000 pun kena zakat. Sedih tengok. Tadi seronok gembira 10k keluar. Lepas tu sedih kena zakat. Sedih. Dia zakat ni mudah saja. Apa makna zakat? Lebihan harta bila cukup nisab dan haul. Itu je. Tak payah fikir pening-pening. Lebihan harta bila cukup haul, cukup nisab. Every month tak cukup haul. Berapa cukup haul? 1 tahun. Kita letak bila? Kau letak bila? Haul. Ramadan ke hujung tahun? Ramadan. Okay. Sampai Ramadan cukup haul. Tengoklah harta kita ada berapa banyak Ramadan tu. Tolak je 2.5%, habis dah. Itulah dia zakat. Lebihan harta. Saya bukan nak menafikan zakat pendapatan ke apa semua itu, tapi itu semua benda baru. Benda baru. Hatta dalam certain mazhab Syafi'i pun tak ada zakat pendapatan. Kalau kita penerima pencen pun apa Ustaz? Tak ada. Sama-sama je. Kita terimalah banyak mana sekalipun. Kita tengok bila cukup haul dia. Cukup haul dia, tempoh setahun tu berapa banyak lebihan kita daripada nisab. Maksudnya nisab, harta kita lebih daripada nisab, tolaklah 2.5%. Itulah zakat. Itulah dia zakat. Inflasi macam mana pun zakat tak pernah naik. Kalau kita ada duit dalam tu, tak guna apa, keluar lah. Macam mana? Keluar zakat juga. Macam mana? Dalam simpanan lah. Duit dalam simpan. Tak kira apa pun, maknanya lebihan harta yang kita ada daripada wang ringgit dan juga apa lagi? Wang ringgit yang kita, logik yang kita ada lah, emas lah. Emas perak lah, kalau emas lah senang. Maknanya kita zaman kita ni sebab zakat-zakat lain ni, zakat galian dalam tanah ni apa semua tak ada, tinggi 20% tu. Itu zakat dia. Ya. Macam Fund. Yang menjadi, tengoklah dia sama ada jadi milikan kita penuh ataupun tidak. Kita kena faham juga. Tapi berada dekat macam mutual fund, public mutual ke, CIMB ke, kan? Dia satu harta yang kita miliki satu, tetapi harta yang kita tidak kuasai satu. Ini kuasai lah kan, kita tak miliki lagi kan? Kita harta yang kita miliki tapi kita tak kuasai. Contohnya EPF. Harta kita tak miliki dia. Sampailah waktu kita boleh keluarkan. So once kita keluarkan pun tak ada zakat sebenarnya. Cukup haul lah. Cukup haul nanti, cukup tempoh tu. Walaupun kita keluarkan duit EPF tu sebulan sebelum haul kita cukup. Okay. Kan?
Dah cukup haul dia, lebih daripada nisab, tolak je 2.5%. Tapi si kena bayar kan. Bayar. Macam tu. Bayarlah kalau ada lagi, kalau habis. Sama cerita 10K tu, orang itu 10K kan. Zakat tak zakat pening kepala. Kan. Yang kata yang tak ada EPF, lega aku, dia kata. Tak payah pening kepala. Ya. Minus zakat dulu kan Ustaz? Kalau tanya kepada saya lah, Allahu'alam lah, mungkin berbeza dengan pusat zakat lah. Tapi kalau tanya saya secara pandangan peribadi saya, tak Bayar kena. hutang dulu. Tak ada. Tak kena. Baru bayar zakat. 10K tu pun tak cukup nisab. Nilai 10K tak cukup nisab satu. So, apa? 15,000 kot tak silap saya lah. Anggaran lah lebih kurang. Ada exact amount dia. And then kalau 10K tu kita keluarkan, kita tak pakai. Kita tak ada apa-apa keperluan, kita simpan terus, cukup haul nanti. Tengoklah 10K tu top up dengan simpanan kita sedia ada, tolak 2.5%. Ini satu maklumat yang kita Tapi kalau ambil duit tu Ustaz, tapi adalah buat apa tak? Tidak menyimpan. tidak menyimpan. Menyimpan tidak. Habis. Ada dekor-dekor kat situ sikit. Habis tak ada. Habis lah. Tak ada habis. So, tak payahlah. Tak ada. 2.5 tu. Tak ada. Dia ada kisah. Masih dalam mutual fund tu kita tak keluarkan lagi. Kita kena bayar. Harta tu kita miliki lah. Kita mutual fund ni apa? Public mutual. Contoh. Itu harta kita miliki. Kita kuasai. Sebab kita anytime kita nak, kita boleh dapat kan. Cuma ada tempoh lah nak keluar tu kan. Ya. Tapi tengok juga kalau yang akaun dari EPF boleh keluar ke? Tak boleh kan? Tak boleh juga. Tapi dengan cash boleh lah. Cash boleh. Cash boleh. Cash tu maknanya yang kita miliki penuh. Kita kuasai penuh. Maknanya anytime kita nak, mungkin ada tempoh seminggu ke, kita boleh dapat. Itu kena zakat. Sebab duit tu kita kuasai. Berbeza dengan duit yang kita tidak kuasai. Contoh duit tak kita kuasai ni, ayah kita punya duit lah. Ayah kita, contohlah ayah kita uzur dah. Katalah paralyzed, lumpuh duduk rumah, duit dia berjuta. Duit tu jadi duit bilik siapa nanti? Confirm dah duit bilik kita. Tapi kita tak kuasai duit tu selagi dia ada. Begitu. Begitulah hakikat duit yang kita miliki tapi kita tidak ada kuasa ke atasnya. Macam kes EPF lah paling mudah. Cuma isu berbangkit pada masalah cash deposit pula. Fixed deposit. Fixed deposit, orang yang ada satu amount fixed deposit dan dia pergi letaklah satu amount tu, dia kena zakat tak, contoh dalam tempoh 5 tahun dia tak boleh kuasai duit tu, fixed deposit untuk tempoh 5 tahun, so dia kena zakat tak, yang tu kita bincang lain lah. Nanti jadi panjang cerita kita kat sini. Itu dari segi income dia akan ada fixed income dalam 3% every year selama 5 tahun. Jadi dia akan ada income kat situ Ustaz. Dia ada income tapi dia dapat keluar tak income tu? Selepas 5 tahun. Saya ada fixed deposit, tak boleh sebut lah berapa sikit tapi dapatlah 3% setahun. Tapi saya tak boleh keluarkan. 5 tahun baru saya boleh keluarkan. Dividen tu Tak boleh keluar. Dia kemudian Dia sharing lah, profit tu share balik. Gitu. Okey. Maksudnya bayar tahun yang ke-5 lebih tu Ustaz keluarkan, kena bayar zakat lah. Bayar zakat lah. Gitu. Okey. Cerita zakat ni sebenarnya mudah di zaman Nabi. Zaman kita jadi susah sebab kita ada bentuk-bentuk penghasilan wang yang baharu. Contohnya gaji. Yang diiktibar dalam sebahagian pendapat sebagai malul mustafad dipanggil. Wang yang kita perolehi lah. Macam itulah. Termasuklah cerita-cerita kita dapat faraid, zakat ke tidak dan sebagainya. Ala kulli hal, konsep dia cukup haul, cukup nisab. Dua benda tu. Cukup haul, cukup nisab, ada lebihan harta berbentuk wang dan emas, maka zakat lah. Gitulah. Ya. Kalau katakanlah itu konsep dia, cukup haul, cukup nisab. Sekiranya kita dapat duit rahim ataupun hibah, jadi kita maksudnya dapat hari ni. Itu tidak, dia cukup nisab, tapi tidak haul lagi. Itu dari segi konsep nak bayar zakat tu, adakah kita tunggu tahun kemudian ataupun dan tu kita terus tunggu setahun lah, dapat setahun. Tunggu setahun, ya. Kalau sekarang kita dah dapat, lepas tu kita nak kita dapat saving, kita bayar tu, bayar ni. So yang tu tidak tak masuk. Dia lebihan yang ada nantilah. Balance saja. Sebab itu dah zakat ni dia ada haul dia. Itu kenapa zakat ni Allah tentukan dia ada haul.
tahunan. Dia ada sebab. Okey. Baik. Okey, tak apa, kita balik kepada cerita kita yang agak menarik juga ni ceritanya. Jadi Al-Haris ibn Dirar ni tidak ada masalah dan dia masuk Islam. Dia kata tak ada masalah, dia akan pastikan setiap daripada anak-anak kabilah dia akan membayar zakat. Maka dia kata siapa pun yang akan menerima ajakan Islam ini, maka aku akan kumpulkan zakat mereka. Ya. Maka dia kata dia dah bilang dah cukup nisab tu berapa, sebab dia bukan dekat dengan Madinah. Dia dah cukup bilang nanti, dia kata kepada Nabi, sampai masa sekian nanti, maka tolonglah hantar wakilmu untuk menerima harta zakat yang telah kami kumpulkan. Itu dia. Maka sampailah masa haul dia tu, sampailah masa yang ditetapkan. Dan Al-Haris pun kata kepada kaum dia kata kita dah kumpulkan semua zakat dan kita tunggu utusan Rasulullah, wakil Rasulullah untuk membawa pulang zakat ini ke Madinah lah kepada Rasulullah. Dan tunggu tak datang wakil. Sedangkan Rasulullah sudah melantik Al-Walid bin Uqbah untuk menemui Al-Haris tadi bagi menerima zakat daripada negeri dia. Baik. Apa cerita Al-Walid bin Uqbah ni? Dia terima tawaran Nabi untuk pungut harta zakat ni, tapi dia ni ada satu major problem lah dengan kabilah Al-Haris ni. Cerita lama lah. Okey, ada black record. Tapi dia tak fikir bahawa sebenarnya Al-Haris ni dah tak kisah pun. Dia dah Islam apa semua, apa dia nak kisahkan. Dan dia mesti sangat hormat kepada utusan Rasulullah. Tapi Al-Walid bin Uqbah, dia rasa tak confident untuk pergi ke negeri tersebut, wilayah itu. Dan dia telah patah balik separuh jalan. Dia bagi tahu kepada Rasulullah, dia twist cerita, mereka tak mahu bayar zakat. Ni cerita dia. Rasulullah marah. Rasulullah dengar orang tak mahu bayar zakat ni, ibaratnya ibaratnya orang yang tidak solat. Cuma zaman dulu orang tinggal solat tak ada. Sebab tu kita khilaf sampai lah ni, orang yang tinggal solat suka-suka ni wajib qada ke tak wajib qada. Sebab contohnya dulu tak ada zaman Nabi. Orang solat, orang tak tinggal solat. Tapi Nabi dengar tak mahu bayar zakat, ibarat orang yang tak mahu bersolat. Nabi hantar terus satu pasukan dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, dan siap dengan satu angkatan tentera untuk diperangi. Ini menjadi asas kenapa Abu Bakar memerangi golongan yang enggan bayar zakat di zaman beliau. Walaupun Umar kata, ya Amir, masa tu bukan Amirul Mukminin lah, ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifah Rasulullah, tidakkah mereka ini mengucap syahadah dan bersolat seperti kita? Jadi kamu nak perangi mereka ni, Umar kata, maknanya kita telah menjatuhkan hukuman ke atas mereka ni sebagai kafir lah. Maknanya kita nak perangi mereka dengan senjata ni. Dan Abu Bakar kata, dah, aku tetap tidak mahu membezakan orang yang menafikan zakat, seperti mana orang yang menafikan solat. Maknanya itu. Sebab tu sekalian, hari ni orang tak bayar zakat banyak tak? Kita tahu, kita yakin ramai tak bayar. Tapi tak ada kelompok yang berani buat organisasi menolak zakat, tak ada. Sebab Abu Bakar dah sebut dulu, kalau aku tidak perangi kumpulan ini, maka dia akan menjadi kelompok-kelompok besar pada waktu akan datang. Jasa dan kesannya sampai hari ini tak ada kelompok yang berani. Sisters in Islam adalah golongan liberal buat macam-macam kan. Tapi bab zakat, tolaklah macam mana pun tak mau bayar, mereka tak berani buat satu. Sebab kerasnya zaman Abu Bakar dah tunjuk. Zaman Nabi hantar Khalid bin Walid. Siap dengan satu angkatan tentera. Al-Khalid bin Walid kata, tak apa, kita verify dahulu sampai ke negeri mereka. Masa nak masuk, Khalid Al-Walid dengar mereka melaungkan azan dan bersolat. So Khalid Al-Walid kata, betul ke ni? Kan? Sebab mereka ni azan, mereka ni solat. Dan akhirnya saya ringkaskan cerita, bertemulah Khalid bin Walid dengan Al-Haris bin Dirar tadi. Khalid tanya, mengapa kalian enggan membayar zakat? Al-Haris kata, apa pula kami enggan bayar zakat? Harta zakat kami telah terkumpul, kami tunggu wakil, seorang pun tak datang. Ini cerita dia. Jadi cerita ni diajukan, dibawa kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat tadi.
Gitu. Ya. Jadi perbuatan Al-Walid ibn Uqbah dia tipu ni, ya, ialah perbuatan dia tak betul lah. Bila kita ada satu kesulitan, maka jangan kita twist cerita. Apatah lagi cerita kita itu memberi mudarat kepada pihak lain. Kita jual nama orang. Ni masalah jual nama kawan, jual nama siapa, ini satu benda yang realitinya berlaku lah dalam masyarakat kita. Dalam keluarga pun kadang dia jual nama orang lain. Dalam kawan-kawan kadang begitulah. Kan? Sebab tu kita nak dapat kawan-kawan ni, kadang kita berkawan lama, satu masa dia khianat kita. Kita pun tak sangka. Kan? Itu lebih teruk lagi. Kawan yang susah kita tolong satu masa pun dia boleh khianat kita. Kan? Saya pun kena juga. Saya tak sangka dia ni, kita susah. Dia susah kita tolong dia. Tapi satu masa dia ni, tak apalah, malah panjang cerita, saya anggap dia ni bukan manusia kot. Habis cerita, tak nak mikir. Kadang-kadang kita tengok kenapa gitu kan. Ya. Sebenarnya orang yang hati dia sakit lah. Hati ni kalau sakit, dia nak rawat, dia bagilah vitamin apa pun. Susah. Kalau diri sendiri tidak ada keinginan untuk merawat hati sendiri, itu masalahnya. Betul, Al-Walid ibn Uqbah ni dia buat benda ni. Jadi hikmah lah turunnya ayat ni, dan dia menjadi peringatan kepada kita semua. Ya, benda yang kita tak mampu, benda yang berhalangan, kita terus terang je. Habis cerita. Lebih mudah berbanding kita jual ataupun kita twist cerita macam-macam yang mendatangkan tuhmahan kepada pihak yang lain. Begitu. Ya. Baik. Okey hadirin sekalian. Begitulah ayat seterusnya. Ya, kalau kita tengok dalam ayat ini juga Allah sebut perbezaan antara Islam dan iman apabila Allah menyatakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Kita tak dikira sempurna beriman apabila kita tidak membenci keburukan. Hari ini kalau kita tengok macam mana kelompok tertentu membina ideologi moden. Jangan benci pondan. Jangan apa lagi? Dia tak kata jangan benci pondan, jangan hina. Jangan lama-lama nanti jangan kritik, jangan sentuh sampai dia akan pergi ke tahap begitu. Apa lagi kita tengok kan? Macam-macam lah kita kata. Menggunakan dasar nama human right. Jangan discriminate. Kan? Bukan masalah discriminate. Saya bos pun kalau datang pondan, kita hari-hari nak duduk dengan dia. Kan? Kita pun macam mana ni? Kalau saya bos, ada orang datang kerja, walaupun performance dia bagus, pakaian teruk, takkan hari-hari saya nak menghadap orang yang pakai begitu. Kan? Dia sama ada dia berubah jadi baik atau kopiah saya jatuh. Dua tu saja. Jadi kita pun tak mahu orang kita menjebakkan diri kepada situasi ataupun suasana yang buruk. Jadi kita pun tak pilih discriminate. No, it's not discriminate. You nak kata apa you katalah. Saya nak jaga diri saya. Habis cerita. Habis cerita. Kalau you rasa ada bos lain yang lebih kuat iman dia, boleh ambil awak kerja apa semua, tak apalah. Saya tak boleh, saya kata. Saya nak jaga diri saya. Gitu. Bukan saya tak nak. Dakwah ada tempat dia. Macam kita bekerja, berniaga, kita niaga betul. Jangan berniaga dengan niat buat charity, lingkup bisnes. Untung ambil betul-betul. Dah dapat untung nak buat charity, silakan. Macam itulah. Kita bekerja. Dakwah kita ada skop kita. Begitu. Tapi kalau orang yang, iyalah, sebab saya tengok begini, saya tengok dalam realiti situasi, saya tak mahu macam hipokrit lah. Kan? Saya kata, kalau tak mampu, jangan tangguh. Begitu. Atau bahkan ada kawan-kawan saya yang saya cakap terus terang, kadang-kadang pergi ialah masalah kahwin dan sebagainya tu. Orang tengok teruk dia ni pakaian, kita nak dakwah. Jadi ke? Susah saya nak kata jadi tu. Ada jadilah. Tapi tak jadi pun lah, macam lagi banyak je. Gitu. Bukan saya kata dakwah je, kita buat dakwah. Betul, seorang majikan, contohlah macam kita kerja government. Contoh kita kerja government, kita berada pada satu kedudukan, bos lah. So kita tengok ada staff-staff kita yang bawah kita pakaian tak baik apa semua. Kita boleh selitkan dakwah di situ. Kita boleh tegur dia dengan baik.
Kan kita atas saya mengajar di Putrajaya tu, saya rasa masya-Allah lah, saya rasa dah hampir 10 tahun saya mengajar, daripada yang ada yang tak pakai tudung, ada yang daripada bukan kaki kuliah jadi admin kuliah, bayangkan. Begitu. Itu bila kita dah berada pada situasi yang mana Allah dah buka kita ruang dakwah. Tapi ketika mana kita nak menerima sesuatu beban baru, dalam kita ada satu kedudukan, di situ kita kena fikir kita mampu ataupun tidak. Di situ. Itu kita, sebab tu saya kata, saya pun tidak mahu bercakap atas dasar hipokrit. Orang kata sepatutnya seorang ustaz bagi tahu dah inilah ruang dakwah. Ya, ruang dakwah ada ruang dia. Tetapi dalam kita duk ambil satu benda yang kita rasa berat bagi kita, itu kita begitu. Ya, kita peliharalah dulu diri kita. Begitu. Itu yang paling utama. Selamatkan diri kita daripada fitnah, bersihkan nama. Itu yang kita boleh belajar sebenarnya daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yusuf tu terima ke tolak Zulaikha tu? Tolak. Kenapa kita tak jadikan alasan dakwah apa semua? Itu ada sebab dia lah. Baik. Okey. Sambung. Jadi antara ciri orang yang beriman, dia mesti membenci kepada kekufuran. Maka zaman kita fitnah zaman hari ini, ketahuilah bahawa ideologi untuk meletakkan kesamarataan ataupun kita kata atas dasar human right, seseorang yang buruk pada agama dia, kita tak boleh kritik. Contoh ada seorang doktor pakar pelajar cemerlang ke duduk overseas, kan? Orang nak kritik tentang apa orang kata budaya dia, kritik sebab itu budaya yang bertentangan dengan Islam. Tapi berapa ramai bila orang sentuh hari ini bab sukan, contoh orang kritik pasal terjun tu pakai macam mana? Apa tindak balas masyarakat kepada orang yang kritik pasal terjun tu? Kan, yang kritik tu yang kena. Dia kata inilah dia dasar otak nafsu, tengok apa pun bernafsu, apa ke benda dah pakai macam tu. Kan, memang tugas kita, tanggungjawab kita lah nak kritik, tapi dia dah jadi satu kebanggaan bagi negara. Maka apa kesudahannya? Siapa yang kritik, dia lah yang kena kutuk. Itu normalisasi baru. Normalisasi baru yang akhirnya menyebabkan orang yang rasa diri mereka beriman tetapi dalam masa yang sama menerima suatu kefasikan dan kekufuran sebagai satu benda yang boleh diadaptasi dengan keimanan. Ini masalah. Betul, ciri orang beriman, mereka mesti membenci kekufuran dan keburukan serta kemaksiatan. Ini seperti mana Allah katalah dalam ayat ini. Baik, insya-Allah. Jadi Allahu alam, insya-Allah kita sekarang dulu, insya-Allah kita berhenti pada ayat yang ke-8 pada petang ini, dan insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung pada ayat yang ke-9 dan 10 berkaitan dengan perintah mendamaikan dua kelompok mukmin yang berbalah atau berseteru, ya. Baik, wallahu alam, insya-Allah. Baik, jadi sekarang ini dulu, insya-Allah, semoga Allah merahmati kita. Ada soalan ke dekat dekat online kita, Google Meet kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okey. Jadi sekarang ini dulu, insya-Allah. Jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.